Assalamualaikum semua, apa khabar? Semoga semua sihat dalam tempoh PKP ini. Semoga kita dapat menjalankan tempoh ini dengan baik dan sempurna. Di waktu ini saya ingin kongsikan sedikit maklumat berkenaan kejaya di dalam bidang ICT. Tapi sebelum tu saya nak memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Azwan bin Ahmad, seorang pensyarah Sains Komputer, Jaminan dan Keselamatan Maklumat di Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Sains Islam Malaysia. Saya juga adalah seorang alumni di sini dan dalam masa sama saya bekerja di Universiti Sains Islam Malaysia sejak 2018 hingga kini. Jadi dulu saya belajar ijazah sarjana muda Sains Komputer dari tahun 2005 sehinggalah tahun 2009. Saya berkongsi sedikit macam mana saya boleh bermula dengan bidang komputer, bidang ICT ni. Ketika dia bermula sejak saya kecil, ketika saya darjah 1 atau 2, setiap hujung minggu ayah saya akan bawa saya ke ofisnya untuk menggunakan komputer. Ketika itu, masa tu masih lagi kalau kita tahu Windows 95 lah, lebih kurang macam tu. Ketika itu saya hanya tengok tekan butang tak tahu apa fungsi. Saya hanya pegang dan dapat rasa komputer tu je. Sebab itu komputer office, jadi ayah saya bawa hanya hujung minggu lah untuk saya merasai pegang mouse, pegang keyboard dan sebagainya. Itu inisiatif saya untuk introduce saya kepada komputer. Jadi kemudian saya selalu ke rumah sahabat saya untuk belajar macam mana menggunakan komputer. Ketika itu komputer masih mahal dan saya tidak, keluarga kami masih belum mampu memiliki komputer. Jadi sahabat kami ni ada sebuah komputer. Jadi saya pergi ke rumahnya untuk tengok macam mana dia menggunakan komputer, hanya melihat macam mana dia menggunakan komputer. Dan alhamdulillah, daripada melihat itu saya dapat faham macam mana berfungsinya komputer itu. Sehingga kan walaupun kami tak ada komputer, rakan-rakan saya yang ada masalah komputer akan call rumah saya dan saya akan explain macam mana nak selesaikan problem tu. Walaupun saya tak ada komputer di rumah kami. Dan saya tak sedar yang pada ketika itu mak saya mendengar perbualan kami di telefon tu daripada jauh. Dia dapat dengar dan dia terkejut. Macam mana saya boleh explain masalah komputer dan selesaikan masalah komputer orang yang ada komputer padahal kita tak ada komputer. Dan pada itu ibu saya berbincang dengan ayah saya untuk membelikan kami komputer, sebuah komputer di rumah kami lah. Dan akhirnya pada tahun lebih kurang dalam tahun 1998 tu kami adalah komputer peribadi kami sendiri. Dan alhamdulillah saya sangat gembira, dan sejak hari itu hubungan saya dengan komputer tak pernah putus lah. Tetapi pada masa tu saya tidak dalam fikiran saya belum lagi ada bidang komputer ni sebagai kejaya, hanya menggunakannya sebagai memudahkan urusan seharian. Masa tu saya masih lagi minat bidang-bidang yang famous, yang selalu masa tu bidang kejaya komputer masih lagi belum glamour. Sebabnya selalu digembar-gemburkan, saya membesar dengan digembar-gemburkan dengan graduan ICT menganggur dan sebagainya. Jadi saya masih lagi takut untuk memilih ICT sebagai kejaya. Tetapi alhamdulillah di permulaan pengajian saya, pekerjaan di dalam bidang ICT ni melambung-lambung, melonjak naik dengan berkembangnya revolusi industri keempat ni. Bertambah lagi lah keperluan di dalam bidang ICT. Jadi itulah sedikit perkongsian saya tentang macam mana saya boleh terjebak dengan bidang ICT ni . Jadi sebelum kita tahu kejaya di dalam bidang ICT, kita kena tahulah lebih mendalam apakah itu ICT itu sendiri. Jadi ICT ni singkatan kepada Information and Communication Technology. Dulu kita biasa dengar tentang IT kan, Information Technology. Jadi terma ni telah bermula sejak tahun 1970-an dengan terbinanya sebuah komputer UNIVAC 1. Komputer ni saiz dia agak besar. Kalau kita tengok lebih kurang besar satu bilik lah dia punya saiz tu. Jadi zaman ke zaman berubah, saiz komputer-komputer ni semakin lama semakin mengecil.
sampailah kita tengok sekarang yang kita pegang di tangan tu, smartphone tu adalah satu jenis komputer juga. Dan kita boleh bandingkan saiz smartphone yang kita guna hari ini, iaitu komputer dan juga komputer pertama Univac 1 tu, macam mana bezanya. Jadi Univac 1 ni tidak digunakan secara komersial sebab dia hanya guna di sesuatu tempat sahaja. Sejak tahun 1981, IBM mengeluarkan komputer peribadi, iaitu sesiapa sahaja boleh mempunyai komputer sendiri, tetapi masih lagi kosnya agak tinggi lah dibandingkan dengan kos komputer pada hari ini. Jadi itulah sedikit tentang ICT. Jadi ICT ni teknologi yang diperlukan untuk memproses data. Kalau kita nak cerita, ICT ni tajuk dia sangat luas. Ia berkaitan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Kalau kita nak beza IT dengan ICT, ICT ada satu istilah dipanggil communication. Bermakna bila information itu dapat diakses bila-bila masa sahaja, tak kira apa teknologi sekalipun, ia sudah boleh dipanggil ICT. Sebagai contoh, bila kita browse internet, kita melayari laman web yang kita tak tahu kat mana lokasi laman web tu, server laman web tu. Contohnya dia Google mungkin berada di US ataupun berada di Singapura, tapi kita boleh akses daripada Malaysia tanpa sebarang gangguan, tanpa sebarang lagging yang besar. Jadi dengan teknologi ICT, pemprosesan maklumat menjadi semakin cepat dan pantas. Okey, selepas kita tahu sedikit tentang ICT, apakah itu ICT, okay, kita dah sekarang kita digembar-gemburkan tentang revolusi industri keempat. Jadi macam mana, apakah kaitan ICT dengan revolusi industri keempat tu? Okey, kalau kita tengok sekarang kat mana-mana sahaja akan bercerita tentang revolusi industri keempat. Tapi adakah kita faham apakah itu revolusi industri keempat? Jadi, untuk tahu revolusi industri keempat, kita perlu tahu apakah itu revolusi industri ketiga, kedua dan yang pertama. Okey, jadi kita tengok apakah revolusi industri yang pertama. Revolusi industri pertama adalah revolusi yang mana manusia daripada menggunakan tangan, maknanya dulu industri penghasilan apa-apa menggunakan tangan. Contoh kita tengok di negara kita sendiri, ada masih lagi yang ada production yang menggunakan tangan. Contoh kita tengok labu sayung. Kalau kita pernah melawat tempat pembuatan labu sayung tu, mereka menggunakan tangan lah. Dan sekarang mungkin mereka dah start menggunakan acuan sebagai untuk mempercepatkan proses pembuatan. Jadi daripada penggunaan tangan, mereka mula menggunakan mesin. Jadi itulah revolusi industri yang pertama. Jadi ketika itu banyak mesin-mesin yang dicipta untuk mempercepatkan proses industri. Yang antara yang pertama menggunakan mesin sebagai production adalah tekstil. Okay, di Europe kita dapat tengok mereka banyak membuat tekstil menggunakan mesin. Tetapi bagaimana punca kuasa masa tu? Masa tu mereka banyak menggunakan steam lah untuk menggerakkan mechanical machine mereka itu. Jadi kita dapat tengok banyak gear-gear, banyak peralatan-peralatan mesin yang menggunakan steam. Contohnya kalau kita tengok paling selalu kita jumpa dalam kaca TV, inilah steam engine yang menggunakan kereta api yang menggunakan steam engine. Dan adik-adik kita pun kalau kita tengok mereka tengok kartun Thomas tu, contohlah contoh yang menggunakan steam engine. Maknanya menggunakan kuasa wap air yang hasil daripada suhu yang tinggi untuk menggerakkan mesin lah. Itu adalah revolusi industri yang pertama. Okay, selepas tamatnya revolusi industri pertama dengan kelambatan inovasi di ketika itu, maka timbullah revolusi industri kedua dengan pengenalan terhadap electricity. Electricity telah mempercepatkan proses industri dengan lebih cepat daripada sebelumnya yang menggunakan steam. Dan pada ketika ini banyak production line telah berpindah daripada steam kepada elektrik.
Dan pada ketika ini banyak teknologi baru telah dicipta. Sebagai contoh, dalam penghasilan kereta, mereka mula memecah-mecahkan bahagian dan dipasang. Contohnya, satu bahagian untuk pasang pintu, satu bahagian untuk pasang enjin, satu bahagian untuk pasang tayar. Jadi production line tu lebih cekap dan lebih pantas. Pada ketika ini juga banyak negara yang telah mendapat faedah elektrik, dan dalam pada yang sama mempercepatkan pembangunan dalam industri revolusi yang kedua ini. Revolusi industri kedua ni bermula pada 1830-an sehingga tahun 1915, iaitu pada ketika bermula awal-awal Perang Dunia Pertama lah. Kalau kita lihat Perang Dunia Pertama tu adalah satu perang yang menggunakan hasil-hasil production daripada revolusi industri yang kedua. Okey, kesinambungan daripada berkembangnya elektrisiti pada tahun revolusi industri ketiga, kita dapat lihat telah terciptanya pemprosesan manufacturing of semiconductors. Jadi revolusi industri ketiga ni lebih tertumpu kepada penghasilan komputer, penggunaan komputer, automation, microprocessor, transistor yang lebih kecil dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat penggunaan komputer meningkat pada revolusi industri ketiga. Maknanya daripada penghasilan secara elektrisiti bertukar kepada elektronik. Ini revolusi industri ketiga. Di masa inilah kita dapat lihat berkembang pesatnya teknologi-teknologi berkaitan ICT. Terutamanya macam kita selalu sebutlah, komputer, peralatan-peralatan seperti kalkulator elektrik, peralatan seperti mesin type elektrik, peralatan seperti masa tu telefon dah ada, dan segalanya dalam bentuk digital lah, dan microprocessor. Jadi bermulalah masa ini kita dapat lihat perkembangan teknologi berkaitan IT yang kita dapat manfaatkan dan dapat rasa sehinggalah ke hari ini. Okay, dengan berkembang pesatnya teknologi semiconductors dan pendigitalan, daripada tahun milenium kita dapat lihat, terutamanya dengan meningkatnya penggunaan telefon smartphone, maka perkara ini telah melonjakkan revolusi industri ke revolusi industri yang baru, iaitu kita panggil Fourth Industrial Revolution, yang sekarang kita tengok di mana-mana sahaja orang berkata tentang Fourth Industrial Revolution ni kan. Jadi apa itu Fourth Industrial Revolution? Okay, kita tengok tadi revolusi industri ketiga, kita bermula menggunakan elektronik daripada elektrik kepada elektronik, dan bermulanya berkembang pesatnya IT. Jadi revolusi industri keempat ni melonjakkan lagi revolusi industri ketiga ke satu tahap yang mana value chain tu, iaitu rantaian, dipanggil rantaian produk tu, daripada pembuatan sehingga pengguna menggunakan digital. Dapat gambarkan macam mana? Saya ambil satu contoh software yang kita guna seharian, yang kita guna di komputer. Kat mana kilangnya? Di mana kilangnya? Adakah kita nampak kilang software itu ada mesin-mesin dan sebagainya? Tidak ni. Sebab kilangnya adalah programmer. Mungkin satu pasukan yang membuat software itu. Jadi mereka hanya berada di komputer dan buat kita panggil source code. Dia create source code untuk menghasilkan software dan dijual kepada pengguna juga dalam bentuk software. Jadi proses pembuatan dan proses pengguna semuanya dalam bentuk digital. Semuanya di dalam bentuk 0 dan 1 binary, dan semuanya dalam bentuk pulse of electricity di dalam komputer kita tu. Jadi itu dipanggil value chain dalam bentuk digital. Kedua, produk dan servis pun dalam bentuk digital. Macam mana? Okay, sekarang kita dapat lihat banyak sangat produk dan servis dah dalam bentuk digital. Contohnya kita tengok banyak dah sekarang pakai e-book lah, contoh paling mudah. Kita menggunakan produk itu semua dalam bentuk digital. Lagi contoh adalah software dan sebagainya lah. Jadi ada beberapa elemen di dalam Fourth IR ni yang kita tengok.
Antaranya adalah cyber security, adalah servis ni memang dalam bentuk digital. Kita membuat servis cyber security semua dalam bentuk digital. Location detection technologies yang kita tengok pada mobile phone kita. Kita boleh ke mana-mana sahaja tanpa sesat menggunakan aplikasi sebagai contoh Waze ataupun Google Map. Advanced human machine interface, maknanya pengawalan peralatan menggunakan advanced human interface. Okey, sebagai contoh mungkin kita akan datang ada teknologi yang kita hanya menggunakan signal daripada otak kita untuk menggerakkan mesin. Sekarang pun dah ada teknologi tu untuk menggerakkan tangan sebagainya. Okay. 3D printing yang kita dapat lihat di USIM sekarang, hasil inisiatif Dr. Ifat banyak menghasilkan 3D printing face shield. Okay, teknologi tu sangat baik sebab saya jangka dia akan di masa hadapan menggunakan teknik 3D printing ni. Contoh kita nak beli kasut, kita tak perlu ke kedai, kita hanya membeli design kasut tu dan kita print sendiri di rumah. Itu kemungkinan tidak mustahil berlaku masa hadapan. Okay, smart sensors kita dapat lihat sebagai contoh smartwatch yang kita pakai sekarang mengandungi pelbagai jenis sensors. Telefon sendiri adalah smart sensors sebab mengandungi banyak sangat sensor, iaitu contoh kompas yang paling basic kita nak tengok. Sebagai umat Islam mungkin kita nak tengok apa, arah kiblat, kita menggunakan telefon sebab adanya kompas sensor dan magnetometer sensor dalam tu. Untuk kita tahu arah, nak tahu kelajuan, kita menggunakan accelerometer, semuanya berada di dalam telefon tu sendiri. Vision sensor yang selalu kita guna, contoh kamera menggunakan vision sensor, tangkap gambar dan rakam video sebagainya. Jadi di dalam smartphone tu sendiri telah ada pelbagai jenis sensor. Dan selalu juga kita dengar sekarang big data, berkenaan big data ataupun bahasa Melayunya adalah data raya, big data analysis. Semua itu di dalam revolusi industri keempat, iaitu servis yang kita buat tu dalam bentuk digital dan business model pun dalam bentuk digital. Okay. Jadi augmented reality dan virtual reality itu pun kita selalu tengok macam mana kita boleh berada di dalam satu kawasan tanpa perlu pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan teknik virtual reality. Cloud computing. Cloud computing ni saya dulu melakukan PhD di dalam bidang cloud security. Masa saya mula-mula buat PhD tu, masa tu tahun 2012, saya masih tak nampak lagi macam mana impact cloud security tu. Dalam tempoh PhD tu barulah saya nampak betapa besarnya potensi cloud security tu. Cloud computing tu. Masa dulu cloud computing hanya Dropbox untuk penyimpanan data sahaja. Tetapi sekarang kita dapat lihat servis cloud ni terlampau luas sehingga kita nak buat aplikasi AI pun boleh menggunakan cloud computing. Seterusnya adalah mobile device lah. Itu tak perlu saya jelaskan detail sebab saya rasa semua orang dah pakar dalam mobile device ni. Semuanya sentiasa ada di tangan kita, mobile device. Jadi segala servis dan aplikasi inilah, gabungan inilah kita dapat lihat macam mana terpacunya revolusi industri keempat. Dan kita sekarang pun sudah berada di dalam zaman revolusi industri keempat. Dan mungkin tak lama lagi wujud pula revolusi industri kelima, siapa tahu kan. Zaman sekarang berlaku dengan sangat pantas. Jadi di dalam bermula revolusi industri ketiga dan keempat ni, kita dapat lihat bidang ICT ni sangat-sangat diperlukan di dalam industri. Ya, sebabnya pemacu utama revolusi ini adalah bidang ICT. Jadi selepas ini kita akan tengok macam mana kita dapat mengambil peluang ini untuk mendapatkan kejayaan di dalam bidang ICT. Okay, bila kita sebut tentang ICT itu sahaja bagi saya sangat luas. Dia ada pelbagai cabang bidang di dalam bidang ICT. Sebagai contoh, di dalam ICT ada bidang security ataupun cyber security, yang mana bidang ini sangat penting di dalam ICT kerana tanpa bidang security, segala maklumat-maklumat kita berada di dalam risiko yang besar.
Kalau kita lihat sekarang banyak kes yang berlaku melibatkan pelanggaran security di dalam ICT itu sendiri. Contohnya kecurian data dan sebagainya. Jadi maklumat berkenaan security ini sangat penting untuk memastikan data kita segalanya adalah selamat. Okay. Sebelum ini kita lihat pembangunan software dalam revolusi ketiga mengabaikan security. Jadi hasilnya sampai sekarang kita dapat lihat banyak aplikasi-aplikasi yang masih lagi lemah di dalam daripada serangan hackers. Bidang kedua yang kita dapat lihat adalah networking. Networking ini adalah pemacu pergerakan dalam ICT, iaitu bila kita sebut dalam C dalam ICT itu, communication adalah disokong oleh bidang networking. Networking ini adalah satu bidang kerjaya yang membantu dalam menguruskan rangkaian sesuatu organisasi, iaitu tanpa rangkaian komputer ini hanyalah sekadar komputer. Contohnya komputer yang tak, kita tengok kalau tak ada rangkaian, kita punya laptop ni seolah-olah tak ada wifi, tak ada bluetooth, tak ada kabel, dan kita hanya menggunakan komputer ni di dalam ruang lingkup komputer itu sahaja, tiada komunikasi keluar. Jadi tak ada fungsi lah sebuah komputer tanpa networking. Kemudian yang kita tengok bidang yang ketiga adalah programming. Programming ni juga sangat penting, sebab tanpa programming kita tak ada software-software yang kita guna hari ini. Sebagai contoh, aplikasi yang kita gunakan seharian, contohlah saya sebut aplikasi pengeditan teks. Tanpa programming ataupun programmer yang membuat aplikasi itu, kita masih menggunakan mesin type dan masih menggunakan mesin type lah. Dan jika kita tak ada programmer yang buatkan aplikasi Waze ataupun Google Map, kita masih menggunakan peta. Kita masih membuka peta untuk ke mana-mana, tengok kompas arah utara semua, dan baru kita tahu arah mana kita nak pergi kan. Jadi programming ini juga adalah satu bidang yang sangat penting. Bidang ketiga adalah design. Di dalam ICT juga ada satu bidang dipanggil designing. Design ini juga adalah satu bidang yang amat penting, dan kita akan lihat keperluan pakar di dalam design ini hari semakin tinggi, sebab aplikasi yang kita gunakan tanpa design yang baik tidak akan diguna oleh pengguna. Design ni ada terbahagi pada dua lah, UI dan UX. UI adalah user interface, iaitu macam mana susunan butang, macam mana design, contohlah ada butang, ada menu, macam mana bentuk pilihan tulisan yang sesuai, macam mana pilihan warna yang sesuai. Dan juga UX, user experience, macam mana kita dapat meringkaskan penggunaan satu aplikasi itu. Contoh aplikasi-aplikasi yang kita guna seharian ni, semuanya adalah ringkas dan mudah digunakan. Contoh aplikasi, sekali lagi saya bagi contoh Waze. Kita buka je aplikasi, kita search, dah hanya 2-3 step saja dah boleh menggunakan aplikasi itu. Itulah kepentingan yang saya sebut sebagai UX tadi lah, user experience. Maknanya semakin sedikit step yang digunakan untuk menggunakan aplikasi itu, semakin bagus user experience-nya. Bidang data science juga tak kurang pentingnya. Sekarang kebanyakan syarikat sangat memerlukan pakar-pakar di dalam bidang data science ni, penganalisa data. Macam mana pentingnya data science ni? Saya boleh tunjukkan bagi satu contoh. Contohnya ketika pandemik dulu, telah berlaku pandemik H1N1, ataupun dulu telah berlaku serangan penyakit H1N1, dan macam mana mereka mengenal pasti kawasan itu terdedah pada H1N1 adalah berdasarkan search daripada Google tu. Maknanya jika kawasan itu banyak orang yang search berkaitan dengan ubat sesama, ubat apa simptom-simptom H1N1, dapat dianalisa kelompok itu mempunyai ciri-ciri ataupun ciri-ciri searchnya adalah berkaitan dengan pesakit H1N1. Jadi sebelum data daripada doktor keluar, pihak Google dah dapat kesan dah kat mana penyakit H1N1 tu menyerang. Dan tak mustahil teknik yang sama dapat diguna pakai semasa COVID-19 ini. Dan juga data science ini
dapat dipanggil prediction. Maknanya contoh, jumlah pesakit ni dalam tempoh 10 hari akan datang, berapa kemungkinan datanya. Menggunakan teknik analisa data science, kita dapat menghasilkan prediction. Dan juga dapat kita contoh lagi data science, kita dapat tengok visualization. Contoh kalau kita tengok statistik-statistik yang dalam bentuk yang cantik, mereka menggunakan kaedah visualization di dalam data science untuk present data tu dalam bentuk yang cantik, menarik dan mudah difahami. Itu antara kejayaan yang sangat famous pada zaman ini. Selain itu, banyak lagi bidang-bidang ICT yang masih menjadi keperluan dalam setiap institusi. Contohnya bidang information technology, bidang database dan sebagainya. Banyak lagi bidang yang kita boleh explore lah. Yang saya bagi tadi hanyalah sebagai contoh-contoh lah. Dan banyak lagi bidang yang boleh kita ambil explore. Okey, selepas kita faham segala itu, berbalik kepada topik utama kita pada hari ini, bagaimana pekerjaan di dalam bidang ICT ini. Jika kita lihat revolusi industri ketiga dan keempat tadi, secara automatiknya kita akan faham yang pekerjaan di dalam bidang ICT ini adalah bidang yang sangat diperlukan di dalam zaman ini. Sebagai contoh, kalau kita tengok statistik daripada Talent Corp, pekerjaan permintaan tertinggi pada tahun 2018 dan 2019, iaitu pada tahun lepas, antara yang tertinggi adalah pereka grafik, iaitu bidang design tadi yang saya sebut. Maknanya setiap syarikat sangat memerlukan pereka-pereka grafik mereka. Bukan sahaja syarikat software, tetapi semua organisasi, terutamanya ketika mereka ingin menghasilkan apa-apa sahaja bidang berkaitan design, contoh poster ataupun mereka hendak mengupdate website mereka, mereka memerlukan seorang designer. Jadi sebab itu sekarang kita dapat lihat hasil-hasil poster ataupun hasil-hasil design organisasi adalah semakin canggih dan up to date. Antaranya lagi adalah keselamatan cyber. Di tahun Talent Corp menjangkakan pada tahun ini lebih kurang 10,500 peluang pekerjaan di dalam bidang cyber security yang ditawarkan di Malaysia sahaja. Jadi bidang cyber security ini adalah antara bidang yang sangat hot, dipanggil dalam bahasa Inggerisnya hot lah. Sangat mendapat permintaan tinggi di dalam bidang ini sebab sekarang ini hampir ke semua organisasi memerlukan pakar bidang cyber security mereka sendiri lah. Terutamanya bidang-bidang kritikal seperti banking, bidang-bidang berkaitan dengan kewangan. Mereka sangat memerlukan pakar-pakar bidang cyber security sebab sebarang serangan cyber terhadap organisasi mereka akan melibatkan kerugian berjuta-juta hingga berbilion-bilion ringgit. Jadi mereka memerlukan pakar security untuk memastikan data pengguna mereka dan data kewangan mereka selamat daripada serangan cyber. Antara yang tertinggi adalah penganalisa data, yang kita dapat lihat keperluan seorang penganalisa data dari segi data scientist atau data engineers sangat-sangat tinggi sekarang ini, untuk bukan sahaja untuk sebagai menganalisa data, mereka juga dapat memastikan dapat menjangka bagaimana keuntungan syarikat di masa akan datang berdasarkan data yang lepas. Jadi benda-benda ini sangat penting untuk syarikat-syarikat. Dan antara yang paling tinggi juga adalah pembangun perisian, yang mana kita dapat lihat software developer ini sangat diperlukan di mana-mana sahaja. Maknanya segala-galanya adalah dalam bentuk digital, dan dalam bentuk digital itu adalah termasuk dalam bentuk software. Jadi untuk menghasilkan software itu kita memerlukan software developer. Okey, kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita boleh lihat pelbagai website-website pencarian kerja untuk mendapatkan confirmation apakah pekerjaan-pekerjaan yang sangat diingini, terutamanya bidang ICT. Sebagai contoh, kalau kita buka website JobStreet lah, saya ambil contoh satu, jobstreet.com. Bila kita search, tak payah search apa-apa, kita buka je first page
di dalam laman web pencarian kerja ini, kebanyakan pekerjaan yang berada di situ yang diperlukan adalah dalam bidang ICT. Sebagai contoh, kalau kita tengok adalah project manager adalah memegang pengalaman lah, antaranya software developer, security expert, security analyst dan sebagainya. Semuanya hampir keseluruhan page pertama tu adalah bidang ICT. Dan gaji yang ditawarkan di dalam bidang ICT ini, kalau saya refer kepada job street ini, kebanyakannya adalah RM3,000 ke atas. Contoh software developer bermula daripada RM3,000. Jadi betapa diperlukannya, kalau kita tengok daripada konsep supply and demand, jika sesuatu barang itu sangat tinggi demandnya, harganya akan meningkat. Begitu juga saya boleh gambarkan tentang gaji bidang ICT ini. Jika demandnya sangat tinggi, gaji yang ditawarkan juga adalah tinggi untuk menarik minat pemohon-pemohon di dalam bidang ICT ini. Jadi saya rasa bidang ICT ini mempunyai peluang pekerjaan yang sangat tinggi. Sebagai contoh, bidang sains komputer, jaminan dan keselamatan maklumat di USIM sendiri, pada tahun 2019 kami berjaya mencapai 100% kebolehpasaran graduan. Bermakna 100% pelajar bidang sains komputer, jaminan dan keselamatan maklumat pada tahun 2019 semuanya mendapat pekerjaan. Alhamdulillah, semua itu adalah rezeki dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah lihat keperluan pekerjaan dan sebagainya, bagaimana kita nak melengkapkan diri kita untuk ke alam pekerjaan, iaitu macam mana jika pekerjaan itu adalah luas dan peluangnya sangat luas, macam mana kita nak tahu pekerjaan mana yang sesuai dengan kita? Jadi bidang perkara ini adalah sangatlah subjektif. Jadi dia bergantung kepada diri, tetapi kita sendiri dapat tahu bagaimana kita dapat ke arah yang mana. Sebagai contoh, saya sendiri dulu semasa belajar, saya sangat sukakan ke arah malware analysis. Itu salah satu bidang dalam cyber security sendiri, untuk menganalisa seperti yang kita tengok banyak virus, worm yang kita panggil sebagai malware. Macam mana kita nak tahu ciri-ciri malware itu dipanggil malware analysis. Jadi bidang itu membawa saya untuk explore lebih mendalam di dalam bidang itu, sehingga saya dapat belajar macam mana nak buat analisa malware itu. Jadi jika anda rasa anda lebih kepada bidang security, anda boleh mula fokus dalam bidang itu. Dan jika anda minat ke arah programming, anda boleh belajar banyak programming language yang ada di dunia ini. Tak semestinya apa yang diajarkan di dalam kelas, tetapi ada pelbagai resource sumber yang kita boleh dapat di internet untuk belajar pelbagai bidang programming ini. Dan kemudian bila kita minat bidang networking, kita boleh belajar secara mendalam, sebab untungnya bidang ICT ini segala informasi kita boleh dapat di mana-mana sahaja. Selain daripada kelas, kita boleh dapat nilai tambah ilmu kita menggunakan sumber-sumber di internet, dan kita boleh Google sahaja, segalanya ada di sana. Itu semua bergantung kepada diri sendiri sahaja. Jadi apa saranan saya adalah untuk kita explore lebih daripada apa yang kita belajar di dalam kelas. Kita menggunakan masa dan inisiatif sendiri untuk belajar apa yang lebih daripada di dalam kelas. Dan insya-Allah hasil keberkatan usaha kita itu, Allah akan memberi kita rezeki berjaya yang lebih baik selepas bergraduasi. Okey, saya rasa setakat itu sahaja daripada saya, perkongsian saya pada hari ini, dan semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum, stay safe dan selamat menghadapi PKP ini sehingga tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.